agak besar. Alright. Okay, what do we have? Okay, basically we have the definition of function, and then for independent and dependent variables, it's very straightforward. Independent variable refers to the input. Okay, usually we denote with x, or you can represent the input with any other alphabet. Okay, usually we will use small letters. Okay, and then the dependent variable denotes for the output. Okay. Alright. Before I go further, do you have any questions? No, madam. No. Alright. Functional. Okay. What else? Domain and range. Okay. So this is domain and range. Okay. So let's go straight away to. Hang on. I don't know if I should. Okay. Okay, let's go through all. If possible, we will go through all examples in chapter 1 today. Okay? Because we can do this very quickly. Okay. Pergi dekat OneNote. Okay, so let's look at how we can determine the domain and range for each of the graph here. Okay, so this is a linear function. Can you see my cursor moving around? Yes, madam. Alright. Yes, madam. Okay, so to determine the domain is simply we will look at where the graph covers horizontally. Okay, and basically as you can see it covers here, right? But it's just that bear in mind this graph is does not actually end here, but actually it goes on and on. Okay, it's like it's endless. Okay, so that's why as the graph covers everything on the horizontal line. Okay, so the domain is
x element of real numbers. You can write domain as D. Pen ni problem pula. Okay. Okay, domain x element of real numbers. Okay. Or you can also write negative infinity, comma infinity, as simple as that. Okay, these two are equivalent. Okay, and then for the case of for the range, okay, for the range, you can either write y element of real numbers, or you can simply write negative infinity, comma infinity, because for the range, you will look at where the graph covers vertically, okay, secara menegak. So kalau awak tengok graf tu adalah sepanjang secara menegak dia cover keseluruhan paksi yang menegak. Okay. Okay, now let's move on. Okay, what about the next example? As you can see, the domain covers x greater than 2. Another thing, take note of the white dot. White dot means does not include 2. Okay, so the domain is basically 2, positive infinity, or you can simply write infinity. Okay, so this is 2, positive infinity. And take note of the usage of okay. Okay, take note of the bracket here. Okay, since we are dealing with white dot, so we will use this bracket. Okay. So far, do you have any questions on the usage of the bracket? No, doctor. Okay. And then for the range, okay, you can either write this way or this way. Okay, you can write in terms of inequality, okay, or you can use interval. Okay, and then for the range, it covers everything greater than 4, does not include 4. Okay, so range is 4, positive infinity, or you can also write okay this way. Okay, this is the domain and range, or you can write in terms of inequality, domain and range. Okay, and then in example 7, okay, you can see the domain is from 2 until 4. Okay, you can either write this way or 2, 4 using this bracket. Okay, yang bracket yang bukan melengkung ni, yang guna macam petak ni, bracket yang petak ni. Okay, and the range you can either write this way or or 3, 5. Kenapa dia penuh? 2, 4. Satu lagi 3, 5. Okay. Since it's black dot, okay, black dot, that means including 2, including 4 for the domain, and then including 3 and including 5 for the range.
Okay, and everything in between. Okay, the same thing for example A, you can see, okay, for the domain you can see the graph covers to the left of -1. Okay, and since we have both white dot and the black dot, that's why we will include -1. Okay, you can think of this and this is equivalent to the black dot. Okay, the white dot and the black dot together, all together means they are equivalent to the black dot. Okay, so that's the range. Or you can also write oh, hang on. You can write negative infinity, comma, negative 1. Okay, that's the domain. And then for the range, as you can see, the graph covers vertically here, and then dia putus, dia pergi dekat sini pula. That's why you have comma here. Okay, so the range covers at y equals to 1 and y greater than 3. Now let's look at this example. Okay, so what is the domain? The domain is, as you can see, x from 0 until 3, but does not include 3. Okay, so x element of real numbers such that x is greater or equal than 0, but x is less than 3. Or you can simply write (0, 3). Okay, yang kat sini bracket yang petak ni, dekat sini bracket yang bulat ni. Okay, sebab yang ni tak termasuk 3. Okay, and then for the range, basically kita ada 3 range kat sini. Dekat sini, dan dekat 6. So kita tulis, kalau tak nak tulis yang ni pun tak ada masalah kan. Yang ni awak tulis dia sebagai y equals 2, y equals 4, y equals 6. Okay, and then for the next example, kalau tengok graf ni secara melintang, dia cover dari sini sampai ke kanan. Okay, maksudnya domain dia adalah 4 x silap sekejap. Kalau tengok dia x lebih besar daripada 4 kan, x lebih besar daripada 4, so x greater than 4, ataupun awak boleh tulis 4, infinity. Okay, benda sama je, awak tulis salah satu sahaja. Okay, and then for the range, dia cover secara menegak dari 2 ke atas. Okay, maksudnya y greater than 2.
Okey, setakat ni ada soalan ke? Ada soalan, ada benda yang tak jelas? Ada doktor. Okey. Okey, sekarang kita tengok, let's look at the types of functions for your syllabus. Okay, first we have the constant function. Okay, for the constant function. And then constant relation. Okay, awak cuba tengok kat sini, ini disebut constant function. Yang ni disebut constant relation. Ada siapa-siapa nak bagi tahu saya ke apa perbezaan dua ni? Ada tak yang nak volunteer? Jom kita bincang sikit yang ni. Anyone? Ada ke? Okey, saya kena panggil nama kot. Sebab sebelum saya panggil nama, ada yang nak menjawab tak? Okey. Siapa? Wei Shen. Wei Shen, awak nak jawab ke? Bukan saya yang cakap tadi. Oh, bukan. Tak apa. Dia cakap sekarang. Tak pasti, doktor. Oh, tak pasti. Okey. Question So, Cik sir. ya? Yang relation tu tak ada intersect Y. Tak ada apa? Intersect Y. Tak ada Y sama dengan apa ke? Tak ada macam pintasan Y. Saya tak dengar. Tak ada pintasan Y. Y. Tak ada Y. Maksud awak? Ha. Okey. Kenapa ini function? Ini relation. Okey, sebab yang ni dia one to one. Bila yang ni function dia adalah y equals to 5. Ini adalah constant function. Ini adalah one to one sebab awak tengok apa titik kat sini? Titik kat sini katalah sini 1. Titik ni adalah 1,5. Titik ni katalah sini 9. Sini adalah 9,5. Kan? Nampak tak? Satu input, satu output. Satu input, satu output. Okey, tapi kalau awak bandingkan dengan yang ni, okey, katalah sini 5, sini 10, katalah. Okey. Ini point dia akan jadi 50,5. 50,10. Dia tak one to one. Nampak tak? Input yang sama tapi output dia berbeza. So ini bukan function. Okey, sebab tu nama dia adalah constant relation. Sebab dia bukan one to one. Sebab dia satu input boleh menghasilkan dua output yang berbeza. Okey? Tapi dekat sini tak sama. Sini adalah one to one. Awak tengok, satu input akan menghasilkan satu output. Satu input akan menghasilkan satu output. Okey? Tapi apa pun untuk dua-dua graf ni kita masih boleh cari domain and range. Okey, domain untuk sebelah kiri. Okey, awak boleh tengok domain dia merentang semua yang cover semua yang melintang. Okey, jadi ini adalah negative infinity, positive infinity. Okey. Dan dia punya range adalah y sama dengan berapa equation? 5. 5. Okay, y equals 5. Okay. What about the domain? Okay, the domain is simply x equals 50. Okay, while the range it covers everything vertically secara menegak. Jadi ini kita boleh tulis negative infinity less than y less than positive infinity. Okay. Domain and range senang je kan? Betul tak saya cakap?
Ada yang bersetuju atau tak bersetuju? Okay, domain and range. Personally, I would say it's easier for you to find when you look at the graph. Okay, by looking at the graph. Okay, sekarang kita tengok linear function. Okay, linear function. Okay, you can either have with positive slope or negative slope. Okay. Okay, this is the general form of a linear function that you will learn more in chapter 2. Okay, in chapter 2 is specifically for linear function. Okay, when the slope is positive, you will have the graph this way. Okay, or when the slope is negative, this will be the shape of the graph. Okay, the other way. Okay, so the domain is well, you can see the graph covers everything on the horizontal line. Okay, and also vertically, the graph covers everything on the vertical line, on the vertical axis. Okay, so this is simply negative infinity x, positive infinity. The same for the range, but be careful when you write here. Okay, this is y instead of x because we are dealing with the range. Okay. Okay, and actually for this linear function also has the same domain and range. Alright. Yang ni pun sama. Awak tengok graf ni dia cover semua secara melintang dan dia cover semua secara menegak. Okey, awak tengok graf ni. Saya cakap graf ni. Okey. Next kita ada quadratic function. Okay, quadratic function, the one with this kind of graph, we call this as parabolic shape. Okay, parabola. Okay, then this is the general form of a quadratic function. You will learn more on quadratic function in chapter 3. Okay, so chapter 3 will cover specifically on quadratic function. Okay, ada yang nak volunteer ke bagi saya domain untuk example 14? X greater or equal than. Cuba saya nak dengar suara. Tak mau type sebab saya kena buka chat tu. Ha? Negatif. Kenapa 4 pula? Ni kan nombor berapa ni? Oh, 9. Negative 9. Okay. Negative 9. Okay. What about the range? Y. Range. Itu. Bukanlah. Domain. Silap. Ini range. Sorry. Macam mana saya nak padah? Sorry. Saya pun pening lah. Yang saya cakap ni adalah range. Y greater or equal than negative 9. Okay, what about the domain? Domain dia apa? X-axis. Taklah. Awak tengok graf ni. Nampak graf parabola ni? Domain dia cover semua yang Negatif infinity. Infinity. Pandailah hampa bergema-gema. Okay. Macam tu. Faham tak? Sebab graf ni sebenarnya dipanjang berterusan. Dia akan cover semua melintang. Okay. Sama juga dekat sini. Domain dia sama. Tapi range dia tak sama lah. Okay. Negative, infinity, X, positive infinity. Okay. Y dia adalah Y less or equal than
negative 4. Kan? Sebab dia ke bawah. Dia start Bukan dengan 4 ke? bukan 4. Saya pula silap. Okay. Sebaik awak tak tidur. Saja je nak test awak tidur ke tak. Okay, ini adalah 4. Awak boleh tengok dia cover vertically ke bawah. Kan? Daripada 4 dan ke bawah. Okay. Sekarang kita ada polynomial or cubic function. Kalau cubic specifically adalah kuasa 3. Okay. Tapi untuk syllabus kita tak cover cubic secara detail. Kita tak ada chapter on cubic alone. Cubic hanya diperkenalkan dalam chapter 1. Okay, cubic bentuk dia macam ni lah. Dia melengkung macam ni. Okay, domain dia apa? Domain dia apa dia? Negatif, infinity. Kan, negatif infinity kan. Senang je ni. Okay. The same with the range. Range dia pun sama. Okay, tapi hati-hati tulis sebagai 1. Okay, samalah untuk yang ni pun sama Isi yang sama untuk example 17. Sama je. Okay, lepas tu kita ada absolute function. Absolute function, kalau ini adalah function kita, graf dia akan jadi macam ni. Okay, graf dia akan jadi macam ni. Absolute function tu contoh saya bagi macam ni contoh negatif 3. Bila dia duduk dalam absolute function punya simbol, ini sebenarnya adalah 3. Okay. Modulus. Modulus. Betul, modulus. Okay. Thank you. Okay, kalau modulus 3 adalah apa? Negatif 3 ke? Modulus 3 adalah 3. Okay. Bila berada dalam modulus, dia sebenarnya adalah kita kata jarak. Okay, bila jarak, kita hanya consider jarak yang positif sahaja kan. So sebab tu modulus akan menjamin positivity. Okey, contoh lain negatif 100. Modulus negatif 100 adalah 100. Okey. Okey, kalau dalam bentuk function, maksud dia secara algebra adalah ini. Okey, kalau dalam bentuk graf, awak boleh represent sebagai bentuk macam ni. Okey, awak boleh tengok domain. Apa domain dia? Domain dia adalah apa? Negatif, infinity. Betul. Pandai. Okey, negatif infinity, positif infinity. Tapi macam mana dengan range dia? Range dia start daripada 0 ke atas kan? Okay, so y greater or equal than 0. Okay. So orang tidur je. 0. Dah makan belum? Dah makan tengah hari ke belum? Belum. Apa pasal? Belum masak. Okay. Alright. Ini exercise 1. Ini kacang ni. Okay, tak apa. Cuba kita jawab sama-sama. Boleh tak? Tolong sesiapa menyahut. Okay, dia kata each of the following functions is given in algebraic form. State the type of the function. Dia suruh nyatakan jenis, okay, linear ke, quadratic ke, constant ke, and determine the domain of the function. Okay. Untuk soalan pertama, ini nama dia function apa ni? Constant. 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 Sudahlah, korang jawab sudahlah, jangan bergema macam tu. Siapa dulu dia menang. Okay? Yang ni apa? Linear. Okay, linear. Yang dah jawab tu bagi chat lah kan. Untuk orang lain pula. Okay, ini? Quadratic. Okay, thank you. Yang ni adalah Cubic. cubic. Pandai. Okay, cubic.
Sekarang pukul berapa? 3.07 minit. Okey, saya harap kita boleh habis kelas 3.30 ke Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Ambo suka ambo. Baby saya dah menangis dah. Ini adalah absolute. Dia kata apa? Absolute value function ke? Absolute function Absolute function kan? Okey. Absolute function. Okey, absolute function. Okey. Yang tu senang. Kita nak kenal jenis function senang. Okey. Apa domain dia? Domain for fx is Y7. domain y7 bentuk dia macam mana? Macam ni kan? Ini 7. Y equal 7 bentuk dia macam ni. So domain dia adalah Negatif infinity. infinity. Okay? Macam mana dengan linear function? Domain dia adalah Negatif infinity to infinity. okay. Untuk soalan ni dia hanya tanya domain je kan? Okay? Untuk kuadratik sama juga sebenarnya. Betul tak? Kuadratik pun negatif infinity, infinity. Dan apa lagi? Cubic pun sama lah. Kan? Cubic sama. Betul tak? Sebenarnya semua adalah negatif infinity. Absolute function pun sama. Okay? Cuba kita teruskan. Okay, composite function. Composite function ni dia lebih menarik lah. Sekejap. Okay, composite function ni you can see that we have two graph on a coordinate system. Tapi kita panggil semua ni adalah satu graph sebenarnya. Tapi kita ada dua garisan yang berbeza. Macam tu. Okay, composite ni dia gabungan beberapa function. Okay, jadi untuk example 19. Okay, example 19. Domain dia apa? Domain dia adalah sekejap main. Okay. Okay, untuk composite function kita boleh tengok graf tu cover semua secara melintang. Kan, dia cover semua ni sebenarnya. Alamak, apa tanya ni. Okay, semua yang melintang. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar je. Okay, domain adalah negative infinity, x infinity. Okay, macam mana pula dengan range? Ada yang nak bagi tahu saya ke? Range dia apa? Y. Doktor, boleh saya cuba ke? Boleh. Y Equals 1, equals and then comma, equals 1, comma. 2 or infinity. Bukanlah. 2 Y equals 2. Dia awak tengok macam ni je. Range, awak tengok secara menegak. Secara menegak. Tapi sebab awak tengok semua ni berada pada Y sama dengan 1. So dia adalah ini je lah maksudnya. Okay, dan juga ini. Ini Y1, ini Y2. Okay. Seterusnya kita ada yang ni dia berbeza sikit, awak tengok. Yang ni tak apa, ada hitam dan putih. Tapi yang ni dua-dua adalah putih. Okey, bila dua-dua putih, kita tak boleh include satu dalam domain. Okey. Kalau awak kata semua, salah lah. Semua ni salah. Dekat sini okey, dekat sini tak ada masalah sebab kita ada hitam dan putih.
Tapi dekat sini akan masalah. Ni dekat sini dia putih sahaja. Kenapa dia ini hitam, okey. Ini putih tak okey. Okey, maksudnya dia punya domain adalah awak boleh tulis macam ni. Kalau nak senang, cara yang paling senang adalah tulis X element of real numbers except 1. Faham tak? Ataupun cara lain adalah negatif infinity, 1 dan apa dia takkan 1, biasanya kita letak union lah. Sekejap tak cantik lah pula. Okey, saya ulang. Sama ada awak boleh tulis X element of real numbers except 1. Bila awak buat macam ni, maksudnya awak buang 1. Okey, ataupun awak boleh tulis negatif infinity, 1 union 1, positif infinity. Sebab kita tak termasuk 1, sebab 1 kat sini putih. Okey. Dan untuk range, basically kita ada tiga benda lah kat sini nak tulis. Yang ni dan yang ni. Okay. So y less or equal than negative 1, comma, y equals 1, comma, y greater than 4. Tengok kat sini tak termasuk 4 sebab titik kita putih kat sini. Okay, tak termasuk 4. So 4 dan ke atas untuk graf ni lah. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, yang ni awak tengok. Kat sini kita ada titik hitam dan titik putih. So tak ada masalah kita nak tulis domain dia adalah keseluruhan paksi melintang. So ini adalah negatif infinity, positif infinity, atau awak boleh tulis negatif infinity, positif infinity. Okay. Tapi dia punya range awak kena hati-hati. Range dia dekat 4 tak ada. Range dia dekat 4 tak ada. Maksudnya secara menegak seolah-olah dia cover semua. Tapi sebenarnya dia tak cover sebenarnya dia tak cover 4. Okey. Dekat 4 ni sebenarnya dia lompong. Kenapa dia asyik juga ya? Ya Allah. Dia lompong kat 4 ni. Okay, untuk range y element of real numbers except 1. Okay, atau awak boleh tulis negatif infinity 4 silap ni 4 bukan 1. Y element of real numbers except 4. Yang ni negatif infinity 4 union 4 positif infinity. Ada masalah tak yang ni? Ada soalan ke? Faham. Faham. Okey. Okey, sekarang yang ni apa dia? Oh, yang ni kalau awak tengok exercise tu, kita akan kena pasti domain tanpa menggunakan graf. Okey, tanpa menggunakan graf. Kita akan tengok siang ni je. Okey, kita akan tengok domain. Yang ni je sahaja. Tapi kita kena tulis yang betul lah. Okey, awak tengok yang bawah X
greater or equal than 1 but less than 3. Okey, lepas awak tengok dekat atas, X equals 3. Maksudnya sini titik putih, sini titik hitam. Jadi sebenarnya dia punya domain adalah X greater or equal than 1, less or equal than 3. Okey, itu domain dia sebab kita ada equality kat sini. Okey. Kita ada equality. Yang ni pun sama untuk B. B X lebih besar daripada 2, X lebih kecil daripada 2. Okey, untuk yang ni awak tengok ataupun awak sebenarnya boleh tulis number line. Awak boleh tulis number line macam ni. Okey, yang ni 2 kan? X lebih besar sama dengan 2. Maksudnya titik hitam. Yang ni X lebih kecil dari 2. X lebih kecil dari 2. Sebenarnya kalau awak gabungkan graf ni, sebenarnya dia cover semua ni. Jadi ini adalah X real numbers. Ataupun awak boleh tulis negative infinity, infinity. Okey. Yang ni untuk B. Madam, Ya, ya. untuk yang A tu saya kurang faham kenapa domain dia macam tu. Okey, untuk A, awak boleh lukis graf macam B ni. Okey, tengok saya lukis graf number line, garis nombor kita. Okey, kita ada 3 dekat sini. Lepas tu kita ada 1 kat bawah ni kan. Okey, 1. Jadi untuk setiap satu ni awak lukis. Okey, X sama dengan 3. Maksudnya titik hitam je, tak ada garisan. Sebab dia X sama 3. Okey, untuk yang bawah ni X lebih besar sama 1, lebih kecil dari 3. X lebih besar sama 1 tapi lebih kecil dari 3. Tak ada equality kat sini. Tapi sebab kita ada hitam dan putih, dua-dua kita ada. Jadi kesimpulan kita adalah yang ni lah. Kesimpulan kita maksudnya dia akan jadi dari 1 sampai 3. Faham tak? Oh, okey, nampak. Baru nampak. Okey. Nak senang lukis lukis number line lah. Okey. Yang ni apa? Given the function. Okey, yang ni jom kita buat juga. Yang ni pun menarik. Okey, given the function. Okey, determine F negatif setengah. Okey, yang ni dia bukan suruh cari domain, dia suruh evaluate the function at negative half. Okey, negative half dekat mana? Dekat region nombor 1 ke 2 atau 3? 1. Satu. Satu kan? Satu. Okey, maksudnya sama dengan Q. Ini adalah Q. Q adalah negatif setengah lah. Kan? Okey, sekarang F0. F0 dekat 1 atau 2? 2. 2. 2. Kan? So, 3 tolak Q. 3 tolak Q, 3 tolak 0. 3. Senang je kan? Okey, F2 pula berada dalam yang ni kan? F2 dekat 2 juga pula. Okey, F2 dalam ni sebab Q2 ada dekat sini. So, 3 tolak Q. Alah, dia suka nak ni lah. Betul. 3 tolak Q. 3 tolak 0. 3. Okey, kalau saya buat matematik, bila tulis jawapan, nak tandakan ini adalah jawapan yang final, saya suka buat macam ni. Okey? Dia macam hashtag lah, tapi bukan hashtag. Okey? Ini F2 3 tolak Q. Sebab Q2, ini Q sebenarnya kan? Okey? Ini adalah Q. Q2 ada dekat sini. So ini function dia. So 3 tolak 2 1. Okey, F3 pula adalah yang ni. 2Q square.
2Q square. Okay, so 3 kuasa 2, 9 kali 2, 18. Okay, F4 sama juga 2Q square. Q tu kita ganti dengan 4. 16 kali 2, 32. Sekarang dia suruh cari domain. Kan? Domain. Okay, nak cari domain. Sekali lagi kita boleh lukis number line untuk mudahkan kita. Okay, so kita lukis number line. Kita tengok nombor-nombor yang ada. Okay, kita ada negatif 1. Kita ada negatif 1, 0, 3 dan 5. Okey, mula kita buat yang pertama ni dulu. Negatif 1 termasuk negatif 1, so hitam sampai 0. Putih lah sebab 0 tu putih. Dia tak ada equality. Kan, dia tak ada equality, maksudnya titik dia putih. Okey. Lepas tu 0 termasuk 0 sampai 3, tak termasuk 3. 0 hitam sampai 3. Okey, seterusnya 3 termasuk 3 sampai 5. Termasuk 3 sampai 5. Okey, jadi kita boleh simpulkan semua ni adalah dari negatif 1 sampai 5, tapi tak termasuk 5. Inilah kita punya domain. Okey, ini domain kita. Maksudnya Q element of real numbers such that Q is greater or equal than negative 1 but less than 5. Okey? Ada soalan ke pasal nak melukis number line ni? Saya harap semua orang jelas. Okey, sekarang kita tengok rational function. Saya boleh sambung ke? Boleh madam, boleh. Okey, rational function. Kita ada dua function yang membahagi. Okey, function bahagi function. Itu rational function. Okey, dalam bentuk division lah kita kata. Okey, so yang atas ni kita panggil nominator, yang bawah kita panggil denominator. Okey, contoh dia 2 per x tambah 1. Okey, kalau daripada graf, senanglah kita nak cari domain. Memang senang. Kalau dari graf, pada saya memang macam kacang sangat lah. Okey, determining domain and range from the graph. Okey, kita tengok lagi sekali kita kena buat banyak kali bila matematik ni kan. Okey, secara melintang, graf ni akan cover semua kecuali negatif 1. Okey, kecuali negatif 1 sebab dia asymptotic ni. Ni kita panggil asymptotic line. Okey, dia takkan kena negatif 1 ni. Okey, but very close to 1. Okey, so kita punya domain adalah x all real numbers except negative 1. Okay, and then macam tu juga untuk range. Kalau kita tengok graf ni seolah-olah cover semua secara menegak, tapi sebenarnya dekat kosong dia tak cover. Garisan kosong ni adalah asymptotic untuk graf ni. Okay, dia bukan untuk semua graf, untuk graf ni. Okay, graf ni dia memang takkan kena kosong, dia hanya menghampiri sahaja. Okay, so untuk y element of real numbers except 0. Okay, ada soalan? Tak ada ke? Mungkin kalau lagi satu jawapan tu yang ada kurungan situ. Oh, yang union tu. Okay, union. Okay, kalau secara untuk domain macam ni lah. Dekat sini negatif, infinity, comma, negatif 1. Kan? Union, negatif 1, comma, infinity. Betul? Kan?
Betul. Lepas tu untuk range, domain dan range biasanya kita mulakan dengan nombor yang lebih kecil lah. Maksudnya dari sini negatif infinity sampai kosong, union kosong sampai positif infinity. Okey, kita tulis tu ke atas. Okey, daripada nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Maksudnya, okey, saya tulis kat sini lah, saya confuse lah. Okey, maksudnya kita tulis macam ni. Negatif infinity kosong, union kosong, positif infinity, ataupun infinity terus pun tak ada masalah. Okey, tapi kalau negatif awak kena tulis sebab kalau awak tak tulis, orang tak tahu ini negatif. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak guna graph. Nak guna algebra. Algebra tu maksudnya kita tengok semata-mata pada function sahaja. Okey, semata-mata pada function. Okey, bila kita ada dalam bentuk rational function, okey, bila ada dalam bentuk rational function, kita kena hati-hati sebab kalau function tu 1/0, dia tak undefined kan. Untuk syllabus awak lah, at least untuk syllabus awak dia benda ni undefined. So sebab tu awak kena hati-hati. Kalau ini adalah function awak, macam mana kita nak kena pasti domain? Domain dia adalah okey, dekat bawah ni tak boleh kosong, betul tak? Dekat bawah tak boleh kosong. X tambah 1 tak boleh sama dengan kosong. Jadi X tak boleh sama dengan negatif 1. So basically ini adalah domain awak. Okey, sebab X tak boleh, bahagian bawah tak boleh sama dengan kosong. Okey, maksudnya keseluruhan denominator tak boleh sama dengan kosong. Macam ni lah, ataupun awak boleh tulis macam ni, ikutlah. Kalau nak tulis direct macam ni pun tak ada masalah. Saya memang faham. Untuk syllabus awak memang kita hanya cover real numbers. Okey, real numbers. Saya harap kalau awak nak tulis, awak kena tulis dengan betul. Okey, R dia tu ada double line dekat sini. Ini adalah real numbers. Okay. Okay, awak boleh tulis macam ni, atau awak boleh tulis X tak sama dengan 1, atau awak boleh tulis macam saya tulis tadi, X all real numbers except negative 1. Boleh juga. Okay, mana-mana je yang awak selesa. Ini sama je, dia equivalent. Okay, equivalent. Awak tulis sama dengan. Dekat sini ada sama dengan ni, saya dah tak boleh nak contain. Dia dah, sebab apa tak saya kena padam semua. Okay, kita tengok exercise. Ya Allah. Okay, determine the domain for each given function using algebra. Bila awak diarahkan untuk menggunakan metod tertentu, awak mesti guna metod tu. Awak tak boleh guna metod lain. Maksudnya awak tak boleh guna dalam bentuk graph. Okey, awak mesti guna secara algebra. Okay. Sekarang kita ada rational function. Okey. So basically dekat bawah tak boleh sama dengan kosong. Dekat bawah tak boleh sama dengan kosong. So X kuasa 2 tak boleh sama dengan 81. X tak boleh sama dengan plus minus root of 81. Maksudnya X tak boleh sama dengan plus minus 9. Jadi ini adalah domain awak. Okey? Ada soalan ke? Saya laju sangat ke? Boleh tanya sekarang sebelum saya continue kepada B. Ada soalan tak? Saya kurang tahu sikit. Okey. Tak apa. Saya contoh misalnya ya. Okey. Sekejap. Syazwan. Tak apa. Nanti kita tanya soalan kat Syazwan untuk B. Syazwan kat ready B Alright. Untuk yang ni, ini rational function kan.
bawah dia tak boleh sama dengan kosong. Betul tak? Betul. Okey, bawah dia tak boleh sama kosong. Jadi kita tulis lah. Apa yang kita cakap, kita zahirkan dalam bentuk matematik. X kuasa 2 tolak 81. Ini yang bawah tak boleh sama dengan kosong. Jadi macam mana kita nak cari X tu? X kuasa 2 tak boleh sama dengan 81. Okey, sekarang kita ada kuasa 2. X tak boleh sama dengan punca kuasa 81. Tapi awak kena hati-hati. Bila punca kuasa 2, kita ada positif dan negatif. Akhirnya kita akan dapat X tak boleh sama dengan plus minus 9. Ini adalah domain dia. Domain tu maksud dia, awak boleh ambil apa-apa je value X kecuali 9 dan negatif 9. Okey? Okey, cuba awak masukkan 9. Kalau awak masukkan 9 dalam ni, 81 tolak 81. Kosong. Tak boleh lah. Sebab tu X tak boleh sama. Awak kena pandai baca ni. X tak boleh sama dengan 9 atau X tak boleh sama dengan negatif 9. Sebab kalau negatif 9 kuasa 2 juga adalah 81. 81 tolak 81 adalah kosong. Okey? Sekarang faham ke masih tak faham? Yang Faham. tanya soalan. Faham. Pelajar perempuan yang tanya tadi? Faham. Okey, faham. Okey, Syazwan, boleh bagi jawapan B ke? Boleh. Senang je kan? Okey, cepat Syazwan. Jawapan dia domain ialah X tak boleh sama dengan negatif 5/2. Pandai. Okey. Sekali lagi saya ulang. Yang bawah ni denominator tak boleh sama dengan kosong. So 2x tambah 5 tak boleh sama dengan kosong. 2x tak boleh sama dengan negatif 5. X tak boleh sama dengan negatif 5/2. Jadi ini adalah domain kita. Okey, awak boleh ambil apa sahaja nilai kecuali negatif 5/2. Okey, itu jawapan dia. Okey, untuk yang C ni semua ni tak boleh sama dengan kosong. Tapi macam mana cara kita nak buat? Kita jangan kembangkan benda ni, menyusahkan dia. So kita buat satu persatu. Y tak boleh sama dengan kosong. Y tambah 1 tak boleh sama dengan kosong. Maksudnya kita akan dapat Y tak boleh sama dengan negatif 1. Okey, seterusnya Y tolak 2 tak boleh sama dengan kosong. Y tak boleh sama dengan 2. Okey, jadi domain kita ada 3. Ada 3 value lah. Maksudnya kita akan tulis Y tak boleh sama dengan kosong, 1, 2. Faham dah tu? Okey, kita tulis macam ni pun tak apa. Dah faham? Saya faham Y tak boleh sama dengan kosong, Y tak boleh sama dengan 1, Y tak boleh sama dengan 2. Awak boleh pilih apa-apa sahaja value untuk Y. Jangan keliru sebab ini adalah input. Ini adalah input, maksud saya independent variable. So kita bebas nak guna X ke, Y ke, M ke, N ke, tak ada masalah. Okey, ada soalan? Tadi ada soalan? Madam, yang satu Ya. tu negatif ke tidak? Negatif. Sorry. Thank you. Alamak, saya tak boleh nak tambah lah. Macam mana ni? Pilih macam ni lah. Ini boleh tak? Tak boleh lah. Dia kacau lah. Sekejap Okey, Y tak boleh tulis. Y tolak 2 tak sama kosong. Y tak boleh sama dengan 2. Okey. Tapi untuk tulis yang kemas, kita akan tulis ikut urutan lah nombor tu. Maksudnya Y tak boleh sama dengan
Negatif 1, kosong, 2. Macam tu lah. Okey? Ada lagi ke untuk, ada lagi untuk ni. Macam mana? Yang ni adalah, saya rasa sempat ni kita habiskan Okey, sekarang kita tengok macam mana nak cari domain. Macam mana nak cari domain apabila kita berdepan dengan square root function. Okey, square root function dia ada dua keadaan. Okey. Okay, ini adalah graph square root. Okay, ini adalah graph square root. Domain dia ini kalau positif lah. Okay, ini adalah graph untuk positif square root. So awak boleh tengok dia dari kosong ke kanan. Dia punya range pun dari kosong ke atas. Okay, so ini adalah x lebih besar sama kosong, y lebih besar sama kosong. Okay. Kalau tengok graf memang senang. Memang awak boleh jawab terus. Okay. Sekarang kita tengok macam mana nak guna algebra. Okay. Bila di dalam bentuk yang macam ni, tanpa denominator, dia sangat straightforward lah. Apa-apa yang dalam square root mesti lebih besar sama dengan kosong. Okay. Lebih besar sama dengan kosong. Sebab tu kita dapat kita tengok, kita tulis hanya value dekat dalam square root lebih besar sama dengan kosong. 6x lebih besar sama negatif 3. Lepas tu kita selesaikan x mesti lebih besar sama dengan negatif setengah. Ini adalah domain dia lah. Okay, domain untuk function dekat atas ni. Okay. Itu kalau kita tak ada denominator, tak ada masalah. Yang ni senang lebih besar sama dengan kosong. Sebab kita boleh cari square root kosong. Square root kosong apa? Square root kosong apa dia? Ada yang nak jawab tak? Hello? Kosong madam. Kosong. Kosong. Square root kosong sama dengan kosong, tak ada masalah. Okey. Tapi awak akan tengok dia ada isu bila kita dalam bentuk rational function. Yang ni exercise 4 ni awak cuba buat dulu Saya rasa senang je ni. Okey. Sebab saya nak proceed yang yang ni sekejap. Mana yang okey. Okey, saya nak awak tengok exercise 4 soalan C ni. Yang ni yang tricky sikit. Awak tengok dia punya square root ada dekat bawah kan? Betul tak? Betul. Boleh tak? Boleh tak kalau 6 per kosong, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Okey. Tak bisa. Tak bisa kan? Jadi dekat bawah ni dia tak dia punya condition berubah. Tadi yang ni kita boleh tulis 4x tambah 3 besar sama kosong kan? Sebab dia ada dekat atas je, tak ada masalah. Tapi bila dia ada dekat bawah, dia punya condition jadi berubah. 2x tolak 8 lebih besar dari kosong. Awak kena consider lebih besar dari kosong sahaja sebab dia berada di denominator. Okay, so 2x lebih besar dari 8, x lebih besar dari 4. Ini adalah domain. Okay, untuk bila macam ni bukan rational function, awak boleh senang-senang cari ini. Tapi yang ni ada equality, yang ni tak ada equality. Ini negatif 3, x lebih besar sama negatif 3 per 4. Ini adalah domain. Okey? Ada masalah tak? Awak boleh bezakan tak masalah pada B dan C? Boleh madam. Boleh madam. Okey, sudah. Okey. Alright, saya rasa itu adalah muka surat terakhir untuk chapter 1. So kita dah habis dah chapter 1. Okey. So buat soalan banyak-banyak. Kita dah selesai chapter 1. Kalau ada soalan boleh WhatsApp saya atau boleh hantar kat Telegram. Tapi kalau nak tanya soalan saya galakkan hantar WhatsApp lah sebab
Telegram kadang saya tak perasan. Kan awak pun tahu kan, Telegram tu ada beribu-ribu message. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Ada soalan ke? Oh Ustaz, saya nak share QR code. Sekejap.